سيدنا محمد. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18, muka surat 18 baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 18 baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 4 syarat rakaat, tunduk ke hadapan, tunduk sekira-kira sampai 2 tapak tangannya memegang kepada 2 lututnya pada orang yang sederhana kejadiannya. Orang yang sederhana kejadiannya, orang yang mu'tadil, orang yang biasa-biasa itulah. Ada orang ni di lain, tangan dia pendek, macam orang biasa jugalah. Macam mana? Ataupun tangan dia dipanjang, bukan tangan panjang pencuri ni, memang tangan dia panjang. Tangan panjang ni macam monyet tau, tangan panjang gitulah. Jadi sekarang ni sekira sampai 2 tapak tangannya memegang 2 lututnya pada orang yang sederhana kejadiannya, kejadian hak normal itulah, dan hak biasa-biasa, hak ramai-ramai. Ini syarat yang kedua daripada 4 syarat rakaat, yang mana comel dalam kitab Hidayatus Sibyan ni didatangkan terlebih dahulunya rukun sembahyang ada 13. Kemudian bukan setakat tu je belajar rukun sembahyang ni, dan kitab Hidayatus Sibyan satu-satu rukun diperincikan apakah syarat-syarat dia. Kalau setakat bilang rukun 13 waktu budak umur 5-6 tahun, budak-budak sekolah tadika, sekolah pasti pun pandai dah kalau kita tanya dia rukun 13. Tapi apakah syarat bagi tiap-tiap rukun? Tu nak kena belajar molek. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Terdahulunya kalau bicara bab niat, apa yang wajib diniatkan? Qasad sahaja 1, qasad dan ta'ayyun 2, qasad ta'arruk ta'ayyun 3, qasad ta'arruk ta'ayyun ta'in nafsah 4 kategori. 4 kategori yang wajib berniatnya tak sama. Qasad saja, qasad dan ta'ayyun, qasad ta'arruk ta'ayyun, qasad ta'arruk ta'ayyun ta'in nafsah. Ni belajar bab rukun sembahyang. Niat gitu je. Lepas tu hak dah niat tu, mana wajib kita niatkan? Siapa tak tahu ke hukum, tu panggil apa ni? Tak lepas tu dia belajar bab sembahyang ni, kena tahu kunci satu-satu, sehingga kan tak tahu mana niat tunai, niat qada tu wajib ke sunat. Sembahyang tunai dalam waktu wajib, apabila habis waktu wajib kena qada. Sekarang sembahyang sembahyang tunai dalam waktu, wajib lah, kena jaga waktu
Kena bagi kesemayang dalam waktu dia. Satu ketika habis waktu, wajib qada. Pada ni. Tapi ketika tersemayang tunai ni, nanti zuhur nanti tersemayang tunai, kita niat tunai tu wajib ke sunat? Sunat. Hak wajibnya zuhur, qasar, ta'aruk, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Tunai, niat tunai, sunat. Habis waktu kita dah sedar ke semayang, kita tidur contohnya, qada wajib kena qada. Kita tidur tengah hari, kerja macam contoh kerja shift malam lah contohnya, dia tidur tengah hari, tak ada orang langsung di rumah dia, sedar pukul 5 petang, zuhur terlepas, maka dia wajib kena qada. Semayang zuhur tu pukul 5 tu kena qada lah zuhur. Dia pun semayang qada zuhur pukul 5 petang. Semayang qada tu wajib. Niat qada tu wajib ke sunat? Sunat. Wajib niatnya, saja aku semayang fardu zuhur. Tu wajibnya. Qada kerana Allah, niat qada tu sunat. Tapi jangan tinggal lah hot niat sunat, jangan tinggal. Tapi nak bicara hukum, kita semayang zuhur dalam waktu, kita niat tunai, sunat. Semayang zuhur qada, kemudian waktu habis dah, niat qada, sunat. Niat 4 rakaat, sunat. Niat kerana Allah, sunat. Habis tahu gitu. Niat makmum, niat makmum, kita semayang zuhur berjemaah, niat makmum. Niat makmum wajib kerana nak ikut tu imam je, bukan wajib sebagai syarat untuk sah niat. Qasar, ta'aruk, ta'ayyun, saja aku semayang fardu zuhur 3 tu, waktu wajib kena niat sebagai syarat untuk sah rukun niat. Kita niat makmum tak wajib sebagai syarat untuk sah rukun niat. Niat makmum wajib kerana nak ikut perbuatan untuk imam. Kita tak niat makmum sebab kita nak kenang ke tu imam tu, kita dah sah yang sama, kita tak niat makmum, kita buat kebetulan dengan pergerakan tu imam, boleh je, tapi tak ada fadilat berjemaah lah. Tapi dia kena ikut betul-betul lah perbuatan tu imam lakung lah, bukan ikut sungguh. Ada ni. Jadi niat makmum bukan wajib sebagai syarat untuk sah rukun niat, wajib kerana kita nak ikut tu imam. Ada ni. Tu bicara contoh. Dahulunya rukun niat. Lepas tu rukun takbiratul ihram ada 21 syarat. Kemudian bicara bab rukun qiyam, panjang bicara bab rukun qiyam bagi orang yang kuasa pada sembahyang fardu. Orang yang kuasa macam mana, orang yang lemah macam mana daripada rukun berdiri. Diperinci dah. Ni belajar bab sembahyang. Kemudian membaca Fatihah ada 10 syarat. Membaca Fatihah ada 10 syarat. Ni syarat bagi rukun rokok ada 4. Syarat bagi rukun iktidal ada 4. Syarat bagi rukun sujud ada 8. Syarat bagi rukun duduk antara dua sujud ada 4. Ni. Syarat membaca tasyahud akhir ada 7. Ni dah kita ada tu sebiang. Ni belajar bab sembahyang. Ini berkaitan dengan syarat ni, penentuan sah ataupun tidak. Sah ataupun tidak ni, ini peraturan yang tercatat dalam kitab. Bukan kita kata pandai kata orang sah, orang tidak sah semayang. Dia tentu tak semayang dia sah. Semayang sah ataupun tidak tentu. Semayang sah ataupun tidak tentu. Jelas. Buat mengikut apa yang dia mengikut syarat dia, sah lah. Buat tak ikut syarat tak sah. Pandai-pandai kata tak sah, tahu sangat, tahulah. Sebab dia ada syarat dia. Ada ni. Nak jadi Tuhan pula. Ni dah FB. Orang jahil dalam FB ni. Tapi dibincang bab hukum hakam. Bab hukum hakam semayang, bincang tu. Bab hukum hakam. Akidah betul, akidah salah. Ni syurga, ni neraka. Pandai-pandai syurga neraka. Pandai-pandai syurga neraka. Macam dia Tuhan. Nampaknya macam nak minat hak agama juga. Syurga neraka ni tak ada orang boleh tetapkan.
Tapi itu duk sebut syurga neraka, hak tu Quran yang beritahu. Bukan ambil alih kerja Tuhan. Orang yang nak menyampaikan hukum hakam Tuhan ni dikatakan ambil alih kerja Tuhan. Orang cakap gitu tu nak jadi Tuhan barangkali. Yang menyampai ni nak cerita apa yang dibicarakan oleh hukum syarak. Quran dicerita macam mana. Buat macam ni syurga, ni kebaikan, syurga. Ini kejahatan, neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tu. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah tu. Kebaikan sikit pun nampak, kejahatan sikit pun nampak. Dan kebaikan balasannya di mana? Syurga. Kejahatan balasan di mana? Neraka. Sekecil-kecil dosa dan neraka nanti letak bara api di tapak kaki, gelegak otak. Ada ni. Itu syarak yang tetapkan, bukan orang mengajar yang pandai-pandai. Orang mengajar hanya nak menyampaikan apa yang syarak tetapkan. Ada orang ni pula dihalang, dia mau ambil alih kerja Tuhan, jadi murid dia Tuhan ke? Dia nak orang sampaikan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, hak Nabi cerita dalam hadis. Jadi pelik manusia dalam FB ni. Kan sebegitulah. Orang yang semayang syurga, orang tinggal semayang neraka. Orang tutup aurat, ketaatan, kebajikan, pahala, syurga. Orang dedak aurat, neraka. Kena sebut gitu. Itulah. Sampai masa syurga neraka, ada hisab, ada mizan, ada syafaat. Kan panjang pula kan nak sebut, nak pergi pada syurga neraka ni kan. Tapi pada satu-satu kebaikan, syurga. Pada satu-satu kejahatan, neraka. Jadi orang yang dedah aurah tu sah lah neraka. Sah neraka dari sudut dosa kan dia dedah aurah. Lepas tu neraka kan dia ada timbang pula kan. Ada hisab, ada mizan, ada timbang pula. Kalau dia banyak kebajikan, akhirnya ke syurga. Tapi atas dedah aurah dosa tu neraka lah. Dan orang yang tutup aurah tu syurga lah. Orang tutup aurah tu, dari sudut tutup aurah tu syurga lah. Tapi dia buat banyak dosa-dosa yang lain pula, timbang berat dosa dan pahala, neraka lah dianya. Ada ni. Tidak ada orang menentukan syurga neraka. Itu yang dinyatakan oleh syarak. Sahabatah pun sama, jelas. Sahabatah jelas. Kalau syarat tidak dilengkapkan, memang tak sah. Ini contoh mudah. Semayang tak ada wudu, sah ke tak? Sah ke tak semayang tak ada wudu? Tak. Pandai-pandai nak kata tak sah. Jadi Tuhan ke? Pada ni. Semayang aurah tak tutup, sah ke tak? Tak sah. Oh, pandai-pandai kata tak sah. Jadi Tuhan ke? Dah syarat tak dah gitu. Suci dah hadas, berwuduk, syarat sah. Tak ada wuduk, tak sah, batal, tak sah. Jelas kan tu? Tak boleh ni kata-kata sah tak sah ke apa ke, orang pandai jadi Tuhan. Macam di sah dah semayang, Tuhan terima, sedap pulak. Kata pelik-pelik sungguhlah. Kena cek ni berkali bukan orang Islam kita ni, orang lain ni. Nak buat kucar tau. Janji kita ikhlas. Janji ikhlas lah. Lepas tu semayang tak ada wuduk sah ke? Ikhlas. Nak gitu. Tapi waktu tu tak ada orang nafi, orang ya belaka lah. Mana kalau semayang tak ada wuduk, tak ada orang kata dah. Kalau semayang ikhlas sah juga, tak ada orang kata gitu. Tak ada orang kata lah gitu. Memang kalau tanya, kalau semayang wuduk tak ada sah ke tak? Tak sah. Kalau ikhlas, dia tak ada wuduk pun ikhlas. Kalau ada wuduk tu riak pun tak tahu. Contoh. Tapi tak ada orang cakap gitu tau. Sebab apa? Sebab jelas syarat tak ada, maka tak sah lah semayang dia, wuduk tak ada, walaupun dia ikhlas. Sama juga ni. Ni bicara bab syarat bagi rukun ni. Kalau syarat tak cukup, ikhlas dan ikhlas pun tak sah. Jadi jelas sah ataupun tidak. Sebab apa? Syarat dia ada dah apa aturan dia.
Dia buat agama ni ikut suka dia. Lepas tu dia pakai buah tu, janji ikhlas. Janji ikhlas. Ikhlas pun kalau buat salah. Jenis pesan pelik-pelik ni hak syarat-syarat ni kalau tidak dilengkapi tidak sah sembahyang. Ini syarat bagi tiap-tiap rukun. Perici satu. Sekarang ni syarat rokok ada 4. Syarat rokok yang pertama tu waktu 7 minggu. Pergi pada muafiq masbuk, minggu yang ke-7 tak ada orang kita seorang. Minggu yang ke-7 tak ada orang kita seorang. Tak ada orang kanan kiri. Betul? Minggu yang ke-7 bukan minggu lepas cuti, minggu dulu tu. Oh, pergi besu je. Oh. Ada benda dia dah. Syarat yang pertama tu pergi pada persoalan ni kita pergi pada bicara bab muafiq masbuk tu. Bicara pada bab muafiq masbuk. Ni syarat yang pertama bagi rukun rokok tu lah. Jadi panjang sikit situnya. Panjang sikit. Dia punya takrif dia, hukum dia, masalah dianya tu pun tak perici mana lagi tu. Dia kena belajar khusus tu. Dia punya apa ni, dia punya permasalahan dia banyak. Muafiq ada permasalahan dia, masbuk ada permasalahan dia. Takrif mudah je, hukum pun mudah je, masalah dia banyak. Muafiq ada masalah, masbuk ada masalah dia juga. Dia ni itu pun sama lah tu, berkait dengan sah batas sembahyang. Berkait dengan sah batas sembahyang. Ada ni. Mana kita? Mana dia? Game kat Masjid Nordin tu tak cerita game buat ni tau. Ada tak ada salam buat ni tau. Tak ada masuk ke? Kan ada mengajar dalam bab ni di masjid. Masa start gitu ada salam tapi panjang. Tak sempat nak bicara. Lepas tu kuliah ada ke bicara bab ni? Tak ada. Secara umum tu ada lah. Jauh umum mana, cerita macam mana? Cara lalu gitu. Baca kitab tu, kitab fiqh solah. Bila bicara umum mula-mula, lepas tu dia tak memada sebab kadang-kadang takrif tu pun sudah tukar bimbo dah. Takrif muafiq, takrif masbuk dia bertukar. Pada ni waktu kena betul balik waktu tu. Betul kan mana orang kita berfahaman muafiq masbuk okab pertama sahaja. Bukan orang ahli jemaah ni yang faham gitu. Yang tukang ngajar pun ada ngajar gitu. Muafiq masbuk okab pertama saja. Tu susah lagi tu. Tu kena bicara khas tu. Kalau kita masjid besar-besar berjemaah rajin sangat, syarat berjemaah ini berkait dengan syarat berjemaah. Kalau tak berjemaah tak ada muafiq masbuk. Ataupun kalau tak pandai masbuk, jangan jadi makmum, jadi tok imam. Apa? Tok imam tak ada muafiq masbuk. Suka pula dah. Tok imam ada muafiq masbuk. Bergebuk mak tok imam ada tu lah tok imam. Tok imam pandai muafiq masbuk, tok imam jadi makmum. Saya ni tak boleh jadi makmum sebab saya tak pandai muafiq masbuk. Saya di tok imam. Giling nyelim pala tok imam. Dah. Mana?
Nak tanya guna lagi. Tak apa lah FB ni tak awak tak nampak muka. Tak nampak muka. Orang pun tak tahu nama. Orang tahu Bukit Bayung. Bayung. Habis cuti kampung. Habis cuti kampung. Marah dah Bukit Bayung orang lain. Siapa dia pula Bukit Bayung tu? Mana? Tarikh mudah je kan. Dapat masa satu patah yang pertengahan dipanggil muafiq. Tak dapat masa masbuk, tu je. Tapi kita ni tak fokus pada masa. Kita Allahu Akbar, kita pun Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah. Sekejap imam rokok, kita pun masa ni rasa macam tak dapat lah, tapi rasa macam dapat masa. Lepas tu kenapa baca dah habis juga? Kita jenis baca buat lambat sikit hari ni. Contoh, kita baca A'udzubillah, kita baca pula secara lambat, tak macam biasa. Sebab kita agak tu imam ni lambat lagi nak rokok ni, kita baca secara lambat, kita baca ni ihdinas siratal mustaqim, imam pun rokok. Satu ayat lagi kita belum baca. Rasa masa ni cukup kedok masa satu Fatihah. Sebab kita pun tak fokus pada masa. Kata letak 20 saat tu bukan suruh tengok jarum jam. Kan tidur Allah Akbar tengok jarum jam. Jarum jam tak ada dah sekarang ni dah. Nah, sekarang ni kan mana ada jarum jam. Dia pakai digital. Digital tak ada saat dah. Kan digital kan dia ada jam dengan minit je, saat dia tak ada. 20 saat. 20 saat ni anggaran kita, bukan tengok jarum jam. Jadi bila imam rokok, kita satu ayat lagi belum baca, kita pun jadi syok. Bukan syok takrif muafiq masbuk macam mana, bukan syok. Dapat masa pun sepuk-sepuk kali. Macam tak dapat masa. Faham tak ni? Kalau dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Takrif masbuk dia tak syok dah, dia jelas dah. Tapi untuk masa tu dia dapat tak masa, sebab dia tak fokus pada masa. Pada syok dapat tak dapat masa. Hukumnya muafiq, wajib menyodorkan Fatihah. Imam rokok, imam tidak, kita rokok kemudian lah. Pada ni bukan syok takrif. Takrif yang syok tu jelas dah keadaan masa tu. Sebab masa kita Allahu Akbar tu, kita tak fokus mana. Sebab kita rasa tu mana lambat lagi nak rokok, tu imam baca perlahan lah ni, kita kata ni so kita baru sampai ke ihdinas siratal mustaqim, dia rokok satu ayat belum baca. Yelah, satu ayat belum baca sebab kita tadi A'udzubillah kita baca. Kita baca pula secara lambat pula hari ni, bukan secara pertengahan. Rasa macam dapat masa, tapi kalau dapat pun apa sepuk-sepuk lah. Tapi sepuk-sepuk pun kita dapat lah, tapi berasa macam tak dapat. Jadi dia syok. Hukumnya muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Tu je. Mana lagi? Tarikh okey lah dah. Tarikh okey dah dah. Dulu kata cerah sikit. Kita kata cerah apa? Cerah sikit apa? Cerah banyak ni. Buka api luar ni. Cerah banyak dah lah. Cerah banyak dah. Hukum pula jelas dah. Muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Ni syarat rokok yang pertama. Masbuk, imam rokok Fatihah tidak wajib disudahkan. Baki Fatihah ditanggung oleh imam, bukan baki Fatihah. Satu Fatihah pun tak imam tanggung. Kalau tak sempat, kalau kita Allah baik imam rokok dah, bukan baki Fatihah tak imam tanggung, satu Fatihah tak imam tanggung.
kita kan. Baru seimbang rokaat dulu. Lepas tu saya dah siang tau. Berarti yang dia baca Al-Fatihah, mati rokok. Aku rokok dulu lah. Rokok tu saya tambah serokaat. Masa saya rokaat kedua dah, masa saya tidur. Jadi betul lah tau. Kejut kat ni bukan tambah serakaat. Saya Oh, sebab rakaat kedua tambah serakaat. Memang rakaat kedua tambah serakaat. tapi masa saya tu Yelah, saya kejut kat tadi. Memang rakaat kedua Allahu Akbar, kejap rokok. Lepas tu saya rokok lah. Lepas tu lepas daripada masalah tambah serakaat, ingat ke tambah serakaat kan rakaat tu rakaat kedua ikut. Memanglah kena tambah serakaat. Tapi saya kira lima tanggung lah. memang tak dapat masa. Tak dapat masa, masbuk lah. Dadang tak sikit baca Fatihah. Tak ada baca langsung. Tak ada baca kan? Dah rokok je lah. Tak usah baca. Oh, tambah masa tu goyak tu, tambah masa tu. Ada kat kedua tu imam. Memang tambah masa. Dan ni pasal keliru dengan imam kat kedua. Saya Allah Akbar, imam rokok, saya rokok. Lepas tu lepas masa tambah satu rakaat, tak payah beritahu. Dah kita rakaat kedua. Ingat ke kerana rakaat tak dapat. Kerana rakaat kedua memanglah kena tambah satu rakaat. Soal ni tanya nak perakak tau. Kejut tambah satu rakaat. Kadang-kadang begitu jadi keliru tak? Atau saya jelas rasa kemah tak faham benda tu. Betul lah. Tak payah mananya. Dapat masa muafiq, wajib menyedarkan bacaan Fatihah. Tak dapat masa masbuk, imam rokok, wajib rokok serta merta. Gitu yalah. Tapi aku dulu beritahu dah, kalau kita masbuk, kita ada baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, imam rokok kita kena tambah lagi ayat Fatihah, nak ganti balik a'udzubillah tu. Sekarang bacaan perlahan, kita dah tahu imam ni sedang baca Fatihah ke sedang baca surah, kita dah tahu. Jadi kita Allahu Akbar, tak sunat baca doa iftitah, tak sunat baca auzubillah, tapi dia baca juga auzubillah sebab peseng dia. Tapi ada gitu dah, seolah-olah macam auzubillah ni Fatihah juga dia ingat. Ada ni dah, kita memang baca auzubillah tak tinggal daripada budak lagi dah. Auzubillah tak boleh tinggal. Kita ngaji Quran tu kita pun tak boleh tinggal auzubillah. Mana boleh tinggal auzubillah. Tu kita suruh baca. Jadi kita pesen dah, auzubillah tetap kita baca. Walaha kalau kita takbir, kita tak dapat memastikan imam tu rokok cepat ke lambat lagi ke, kita tidak disunatkan bacaan iftitah dan tidak disunatkan bacaan auzubillah. Kena ingat baik tu. Tu kepada Fatihah lalu dah bismillahirrahmanirrahim lah. Tapi dah peseng, ya Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar tu imam. Dapat tak masa? Memang tak dapat. Maka kita masbuk. Boleh rokok ke tak? Tadi a'udzubillah tadi kena tambah Ar-Rahmanir-Rahim, cukup Ar-Rahmanir-Rahim. Nak tambah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, padam? Tak padam, tambah selagi Maliki Yaumiddin, tambah selagi. Boleh 2 ayat, boleh. Barulah boleh rokok. Bila rokok lambat, masbuk dia nak dapat rakaat, dia rokok, imam masih lagi rokok, sempat sama-sama rokok qada subhanallah, qada tamakninah. Bila rokok lambat, kerana tambah 1-2 ayat tadi, kerana nak ganti dia baca auzubillah, rokok je sami Allah tu imam. Rakaat tak ada. Tak boleh rakaat satu. Dia wajib kembali mengikut imam dalam iktidal serta merta. Dia tak boleh nak meneruskan rokok. Sebab rokok tu tak dikira, rakaat tak dapat. Dia wajib kena ikut imam serta merta dalam iktidal. Kalau dia yelah rokok tak dapat rakaat pun, dah rokok dah, alang-alang rokok, nak tasbih dululah sekejap dalam rokok tu, batal sembahyang.
Tak boleh sebab rokok dia tidak dikira. Kenapa jadi tak dapat tamak-ninah bersama rokok imam? Kerana terpaksa kena tambah 1-2 ayat. Kenapa? Kerana baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu ada masalah tu. Sebab tu kalau kita masuk dalam semayang, kita tak boleh nak jangka imam ni nak rokok cepat ke lambat. Tok sunat baca a'udzubillah, terus pada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, mau rokok lalu. Tu pastilah sempat tamak-ninah bersama rokok imam. Gitu je nak kena jaganya. Jangan buat peseng gitu. Orang kita ni dia payah. Dia macam kalau tak baca auzubillah tu macam tak baca ayat Fatihah, dia rasa macam dia memang itu nak tinggal tu. Tak tinggal itu nak tinggal, tapi kena tengok keadaan juga. Mana?